Alhamdulillah, kembali lagi lah. Assalamualaikum. Kita nak berbicara tentang usaha dakwah di Jepun, di mana anda juga boleh bersama-sama kami untuk menyumbang ke arah usaha tersebut. Jadi bersama dengan saya Al-Fadil Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz, iaitu Presiden NGO Fajar Iman Matahari Terbit Malaysia dan juga penaung Japan Dakwah Center di Osaka, Jepun. Selamat datang Ustaz. Ya, dari Jepun kah? Daripada Selayang. Daripada Selayang. Okey, berkenaan dengan topik yang kita nak bicarakan ni, Ustaz, apa yang kami boleh bantu untuk projek kutipan dana pembelian bangunan Japan Women dan juga Children Center ini sendiri? Okey, alhamdulillah, terima kasih kepada Azdah. Sedang penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Sebenarnya program ini ataupun NGO kami ni Fajar Iman Matahari Terbit, alhamdulillah atas sumbangan rakyat Malaysia kita berjaya membeli bangunan di Osaka, bangunan 5 tingkat yang kemudian kita jadikan Japan Dakwah Center untuk program dakwah. Okey. Untuk dakwah, dan satu antara perkara yang penting juga untuk kita bantu Muslim di Jepun adalah golongan muslimah, sebab mereka tidak mempunyai banyak pilihan untuk belajar. Jadi sekarang ni dekat Japan Dakwah Center kami bantu untuk sekali untuk mengekalkan akidah. Akidah second generation Muslim. Lepas tu kita bantu juga muslimah-muslimah yang tidak ada tempat untuk belajar. Sebab biasanya muslimah di Jepun kalau mereka bergantung pada suami mereka. Suami itu biasanya daripada Pakistan, Arab dan sebagainya. Dan suami-suami ini dia sibuk dengan kerja-kerja sendiri dan tambah lebih malang apabila mereka berpisah dengan suami mereka, mereka balik ke negara masing-masing. Jadi muslimah mu'allaf di Jepun dia terkontang-kanting, tidak ada bimbingan. Waktu kalau nak pergi belajar pun dia bukan boleh simply pergi ke masjid, sebab masjid di Jepun kebanyakannya bermadzhab Hanafi dan mereka tidak mesra muslimah. Jadi mereka tak ada tempat untuk belajar. Jadi Japan Dakwah Center yang kami naungi daripada Malaysia ni telah dihubungi oleh satu komuniti muslimah yang minta supaya kami bantu mereka untuk membeli bangunan untuk dijadikan pusat pembelajaran khusus untuk mereka. Ya, jadi kalau isu yang Ustaz cakapkan tadi, sebab itulah tempat ini dah didedikasikan khas untuk wanita serta kanak-kanak, bukannya golongan lelaki dan sebagainya. Tapi selain itu, daripada Ustaz, apa agaknya isu lain yang berbangkit yang menyebabkan golongan muslimah mu'alaf Jepun ini memerlukan tempat pengajian khusus dan juga tempat perlindungan? Syabas juga diucapkan kepada NGO Fajar Iman Matahari Terbit Malaysia kerana melihat masalah ini dan ianya perlu dibantu. Jadi Ustaz, apa lagi antara isu-isu yang dialami oleh golongan muslimah di sana? Kalau kita katakan dia satu isu yang masalah. Alhamdulillah saya pergi ke sana untuk kali kedua tahun 2018 dan kami bergabung dengan Masjid Osaka dan kita buat program pada tahun itu khusus untuk menangani isu generasi kedua Muslim Jepun yang murtad. Mereka ramai yang murtad kerana tidak ada kita kata follow up, monitoring dan sebagainya. Dan kita dapati akar kepada masalah mereka adalah ibu-ibu di rumah. Dan ibu mereka di rumah mengharapkan suami yang mengahwini mereka membimbing. Tetapi suami macam saya katakan sibuk bekerja. Lepas tu kadang-kadang jodoh mereka tak panjang, pulang ke negara masing-masing. Jadi ibu yang sepatutnya menjadi guru pertama berkaitan dengan Islam di rumah tidak ada pengetahuan Islam. Kemudian mereka pun mu'alaf, mereka pun tak ada banyak knowledge mengenai Islam. Nak didik anak-anak pun tak boleh. Anak-anak pergi sekolah bercampur dan kata-kata duduk sekali dengan masyarakat Jepun. Akhirnya mereka larut dengan budaya Jepun dan Islam itu semakin terhakis. Dan ini antara target kami lah. Dan kami di Japan Dakwah Center, alhamdulillah, yang kami tubuhkan, kami beli bangunan dan kami tubuhkan dengan alhamdulillah wakaf ataupun sedekah derma rakyat Malaysia yang bernilai 3.5 juta. Antara target kami nak mengekalkan iman Muslim di Jepun. Cabarannya berbeza dan fokus kami kepada second generation Muslim dan juga Muslimah dan juga mu'alaf yang baru, dan kami bawa juga Islam dalam kita kata Islam ala Malaysia yang lebih terbuka kepada orang Jepun. Okey. Baik, jadi apa agaknya ialah kita nak mewawarkan kepada penonton Assalamualaikum untuk sama-sama menyertai ataupun membantu dalam projek kutipan dana ni. Apa seruan daripada Ustaz dan apa yang bakal dilakukan perancangan daripada Fajar Iman Matahari Terbit Malaysia sendiri? Okey, sebenarnya perancangan kami jauh dan insya-Allah kalau target kami lah, kami nak
jadikan Jepun seperti sebagai negara Islam. Sebab Jepun ni antara kelebihan mereka dah separuh Islam. Akhlak kita tahulah, maklum pada orang Malaysia. Cuma masalah bahagian yang kedua, bahagian akidah itu perlukan usaha. Dan sebenarnya masjid di Jepun dah banyak berdasarkan pengalaman kami. Masjid di Jepun dah banyak. Cuma isu dia, kenapa Islam tidak tersebar? Kerana masjid di Jepun kelihatan lebih kata-kata inklusif untuk Muslim sedia ada. Contoh ini masjid Pakistan, ini masjid Arab, Turki dan sebagainya. Jadi kami di Japan Dakwah Center untuk jangka masa panjang, kalau tuan-tuan boleh tengok dalam gambar, kami bangunan itu kami beli dan kami buat renovasi interior design dia tu mengikut dipanggil konsep Kindai Wafi. Kindai Wafu. Kindai Wafu ni macam seni bina Jepun. Tujuan dia untuk menarik Jepun pergi ke sana. Jadi setakat feedback yang kami dapat, Jepun yang pergi ke bangunan kami Japan Dakwah Center, dia sampai ke sana, dia tengok bangunan itu, dia kata, oh ini rumah tok nenek kami dahulu. Mereka rasa mesra untuk duduk, dan itu menunjukkan Islam ni bukan agama bangsa tetapi agama universal. Awak Jepun, Pakistan, Arab, India, boleh masuk Islam. Dan saya suka nak tegaskan di sini juga, nak kongsi di sini bagaimana Dzulkarnain, kita kata pengurus pendakwah utama yang berada di Jepun, yang menguruskan bangunan ini, dia memahami budaya Jepun. Dia memahami budaya Jepun dan sangat fasih bahasa Jepun, dan dengan cara ini dia boleh menarik lebih ramai Jepun untuk masuk Islam. Dan target kami untuk masa hadapan, insya-Allah kami nak bina sebuah masjid. Masjid ini kita nak bina dengan seni bina Jepun. Bila orang Jepun sampai, dia tak kata, oh ini masjid Pakistan, masjid Arab. Dia ada masjid Jepun. Oh ini masjid Jepun. Dan kita nak cerita Islam untuk semua, terutama sekali masyarakat Jepun. Dan saya percaya, kami percaya, kalau sekiranya kita berjaya Islamkan Jepun dengan cara yang betul, insya-Allah saya boleh kata 100 tahun lagi, insya-Allah Jepun akan jadi negara Islam. InsyaAllah. Jadi Ustaz, bagaimana caranya untuk mereka sama-sama membantu dalam projek ini, dan berapa yang diperlukan untuk membina bangunan yang diperlukan? Okey, untuk jangka masa pendek kami perlukan sebab masa pun dah agak suntuk, kami cuba bincang dengan pemilik bangunan yang nak jual untuk jadi women center ni. Kalau ikut sebenarnya harga yang perlu kita bayar adalah 2.2 juta. Itu termasuk bangunan, kemudian termasuk untuk renovasi dan juga kos operasi untuk tahun pertama. Kita perlukan 2.2 juta. Dan saya mengharapkan rakyat Malaysia yang memang saya dah kita alami pengalaman sangat pemurah, sangat baik hati, walaupun Jepun menjajah kita, kita pulangkan balik keindahan Islam kepada mereka. Boleh sama-sama untuk menderma. Dan kalau anda tak mampu derma, anda doakanlah supaya program ini berjaya, insya-Allah. Ya, nombor dia, website semua ada dekat Kaca TV tu Ustaz ya. Jadi terima kasih Ustaz Abdullah Bukhari Abdul Rahim Al-Hafiz, Presiden NGO Fajar Imam Matahari Terbit Malaysia, dan juga penaung Japan Dakwah Center di Osaka, Jepun. Jadi Ustaz, semoga dipermudahkan urusannya dan juga capai misi kita 2.2 juta. Sikit je tu, insya-Allah. Jadi para penonton, ayo sama-sama kita kumpul pahala kita untuk saham akhirat kita sendiri, membantu mereka memerlukan, bukannya orang lain, saudara Islam kita sendiri, yang mereka yang berada di Jepun. Jadi butirannya seperti yang tertera di Kaca TV. Kita berehat dulu, kembali lagi selepas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarah です。日本の女性がイスラムのことを知りたいと思った時に、誰にどうやって何から聞いていいのかわからないと言われています。もしムスリムの女性で日本語が喋れる人が身近にいる、またはここに行けば必ず日本語が喋れるイスラム教徒の女性がいると分かっていれば、女性が訪ねやすくなります。岡山に日本ジャンナ女性センターができれば、日本語のできる日本人の女性が日本人のイスラム教徒の女性に直接訪ねてきたり、お話を聞いたり、また一緒にお茶を飲みながらいろんな質問をしたりすることができます。今までそういう場所がなかなかありませんでした。モスクに行っても男性ばかりがいます。なので女性センターを一刻も早く作ることは、日本の女性にとって、女
女性のイスラム教徒の人と日本語で喋れる場所を作ることになりますので、早くそういう場所ができたらいいなと思っています。インシャアラ。